Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 15 hari bulan 10 2024, 12 hari bulan Rabiul Tsani 46. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah surah yang kelima, juzuk yang ke-6. Ayat yang kita akan baca ayat 72, 73 dan 74. 72, 73 dan 74 surah Al-Maidah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala tegaskan, laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya kafirlah puak-puak Nasara yang mentaklihkan Nabi Isa, mengatakan Isa itu Tuhan. Dan juga mereka juga mengatakan Salisu Salasah, Tuhan tiga beranak. Ini geng kafir belakang. Dan Allah Ta'ala seru kepada mereka agar bertaubat, tinggalkan perbuatan syirik tersebut, kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala beri keampunan. Artinya sejahat mana manusia, sesyirik mana manusia, pintu taubat tetap terbuka. Karena itu janganlah kita putus harap ataupun putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ringkaskan masa, kita mula dengan baca ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
Tengok terjemahan ayat. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah ialah Al-Masih, yakni Nabi Isa anak Maryam. Siapa dia kata Isa anak Maryam itu Tuhan, maka kafir orang itu. Jadi tengok malah. Dia kata Tuhan mengkafirkan orang. Kena kafir lah kalau dia kafir. Tak boleh nak kata orang kafir, tak boleh kata kafir. Zaman sekarang ni terbalik, dia kata kafir pun tak boleh kata kafir. Kena kata apa? Kena kata nun muslim. Itu istilah ialah nun muslim tu gapo? Kafir. Pasal cuma kita kena beringatlah depan orang kafir yang nak kata hey kafir. Orang tak kata gitu. Kita kena kata kawan-kawan kita yang belum Islam, mari kita masuk Islam. Boleh. Tapi nak mai kafir depan-depan muka itu orang tak buat hijau lah gitu. Dah. Baiklah. Munasabah ayat ni dulu sebelum kita habiskan terjemahan dia, panjang juga. Munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, lamma takallama Allahu 'anil yahud fil ayatis sabiqah. Dalam ayat lepas Allah Taala cerita tentang Yahudi. Maka syar'a fil kalami huna 'anin nasara. Mula ayat ni ayat 72 ni kita akan bincang tentang Nasara, Kristian, penyembah Nabi Isa. Tengok berapa ayat dia tu. Banyak ayat jugalah. Banyak pagi juga kita akan baca tentang Nasara. Semalam kita dah bincang dalam fawaid, bila mana-mana pegangan kumpulan agama yang Allah namakan mereka, kita kekalkan nama. Yahudi, Yahudi. Nasara, Nasara. Apa beza Nasara dengan Kristian? Dia belaka lah. Cuma ni orang ni apa ni Arab, yang ni orang putih. Yang pentingnya kafir belaka lah. Itu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut secara jelas, terang. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah ialah Al-Masih bin Maryam, anak Maryam. Sebaliknya Nabi Isa pula tegas, wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Nabi Isa alaihi salam sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Isa panggil orang suruh sembah Allah. Puak Nasara pergi sembah Nabi Isa. Terbalik. Orang Kelantan kata terbalik kuat. Terbalik kuat ni maknanya terbalik dia punya kedudukan. Daripada hamba jadi Tuhan. Sembahlah Allah, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Maka bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah, syirik terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya lah neraka, wa ma lizzalimina min ansar, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Baik, kita pergi kepada tafsir ayat. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata. Kenapa Tuhan tak fokus? Laqad kafara an-nasara. Lagi direct, tapi Allah guna sifat. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih. Sesungguhnya kafirlah mana-mana puak yang kata Allah tu Nabi Isa. Sebab tak kira lah, kalau kata Nasara saja dia ya kafir. Ayat ni terbuka.
Mana-mana orang yang kata seperti ini, kafir orang itu. Tak kira lah dia kata Nasara ke, dia kata apa ke sebagai Tuhan, maka orang yang mentaklihkan manusia lain, mentalihkan mana-mana manusia menjadi Tuhan, kafir belaka. Itu ayat ni Allah Taala buka. Dia tak kata, dia tak ada laqad kafara allazina nasara. Laqad kafara nasara. Laqad kafara allazina. Sifat. Siapa dia mengatakan sedemikian, kafir. Itu lebih terbuka. Jadi Nasara di sini kata di para ulama Islam iaitu kumpulan tawaifun Nasara. Boleh katakan Nasara tu gitulah perangai dianya. Isa tu anak Tuhan. Isa anak Tuhan. Allahu akbar. Alladzina ja'alullaha ta'ala huwa abdahu wa rasul. Dia jadi hamba Allah, dia jadi Tuhan. Naik taraf dia. Dia panggil upgrade sesaat. Sedangkan Allah Ta'ala cipta dia, Allah Ta'ala jadikan dia tanpa bapa sebagai mukjizat. Bukan nak suruh jadi Tuhan, bukan jadi anak Tuhan. Macam-macam lah, dan sesak kat macam-macam dia punya takwilan ataupun tafsiran yang salah. Nabi Isa pula berdakwah pula. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Walhal, padahalnya Nabi Isa alaihissalam telah mengajak mereka, berdakwah kepada mereka, ani'budullahi bani Israel, sembah Allah. Allah saja yang berhak dipuja, dipuji, disembah. Allah Ta'ala yang esa saja untuk diibadatkan. Aku dengan kamu, semua Allah cipta. Macam mana sembah aku pula? Allah. Itu dakwah Nabi Isa AS. Jelas dakwah at-tauhid. Dia panggil dakwatut tauhid, dakwah mengajak orang supaya tauhid kepada Allah Ta'ala. Jelas. Kemudian Isa jatuhkan penghukuman, hukum ke atas orang yang syirik. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Ai inna man yaqa'u fi syirki, sesiapa yang terjebak dengan syirik, tak kiralah syirik mentuhankan Isa, syirik apa dia meminta pertolongan daripada dewa-dewa, daripada ruh orang-orang yang sudah mati contohnya. Ini perbuatan-perbuatan yang bahaya. Sebab tak minta dengan Allah Azza wa Jalla, minta dengan benda lain. Faharamun alihi dukhulul jannah fil akhirah. Haram ke atas mereka masuk syurga di akhirat esok. Manakala haram masuk syurga, tegak neraka lah jawab dia nya. Wa inna ma takunun nar, neraka lah tempat mereka duduk. Mereka tinggal dalam neraka, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta Allah jauhkan kita daripada neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ay walisa liman zalama nafsahu bisyirkihi billah. Tidak ada lagi lah balasan bagi orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala. Wala li ayyi zalimin kana, mana-mana orang yang zalim atas dunia ini, ayyu nasirin, pembantu-pembantu yang menghalang, yang menyekat, yang menyelamatkan mereka daripada azab Allah, tidak ada. Bila tak ada kat jawab dia nya, apa dia? Jawab dia nya, sekarang aku tahu lah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Senang dia nak sesak. Orang manusia ni kalau nak sesak mudah. Dia boleh dia jadi tutup akal dia. Akal dia tak mikir dah. Sembah benda tu, sembah benda ni, sembah lembu lah,
Sembah berapa lagi? Macam-macam benda dia sembah. Benda ni benda tidak betul. Baik. Allah ulang kali yang kedua. Ayat 73. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد. Betul ayat ni. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Ini kali yang kedua. Orang-orang yang berkata bahawasanya Allah Ta'ala itu salah satu dari 3 Tuhan. Dia panggil 3 Tuhan, Trinity. Apa? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini bagai pening belakang. Padahal tiada Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Allah yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab yang tidak terperi sakitnya, wal'iyazubillah. Tengok ayat, tengok tafsir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Allah Ta'ala sebut kafirlah Nasara. Sekali lagi Allah Ta'ala tak sebut direct nama Nasara, dia sebut kepada sifat. Sesungguhnya kafirlah siapa yang berkata. Tak kira lah mu Nasara ke, kamu etis ke, kamu komunis ke, kamu apa pun, kalau kata Tuhan itu 3, kafir. Mudah. Tapi di sini ayat ini kata ulama tafsir fokus kepada Nasara. Sebab ini pahaman Nasara. Kafaran nasara alladhina ja'alul masih wa ummuhu ilahaini. Kapilah mana-mana Nasara yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya 2 Tuhan bersama dengan Tuhan Allah. Jadi faja'alullah ta'ala wa qaddas ta'ala Allah wa qaddas salisahum. Allah Ta'ala itu 3. Tuhan, ayah, mak, apa lagi? Anak. Trinity dia panggil. Baik. Ayat ini tanda belajar ditafsirkan dengan ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 116 akan datang. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah Ta'ala tanya Isa di akhirat. Isa, mung suruh orang kata ke ambil aku dengan mak aku jadi Tuhan juga? Panjanglah cerita di akhir Maidah tu. Perbalahan Nabi Isa dengan yang orang yang mendakwa Isa sebagai Tuhan. Bukan pengikut Nabi Isa. Kalau kata Nasara pengikut Nabi Isa, kita kata no. Kalau ikut Nabi Isa, tauhid. Mau ikut nafsu, ikut syaitan. Ikut nafsu dan syaitan. Bukan ikut Nabi Isa. Jadi kita kata Nasara pengikut Nabi Isa? Tidak. Nasara kafir tentang Nabi Isa. Itu baru betul. Kadang-kadang kita nak lunak sangat ni, tak apa. You ada Nabi, kita ada Nabi. You ada Nabi, kita ada Nabi apa ya? Nabi kita. Nabi dia Isa Tuhan. Mana Nabi? Itu dia panggil. Jangan duduk toleransi, pluralisme. Banyak sangat dalam dunia ni. Toleransi. Kalau kata nak pluralism, sama je. Kita ni sama-sama ada Nabi. La. Sebab bagi dia, Isa bukan Nabi. Isa tu Tuhan. Kena betul ayat. Masa tu bila timbul isu orang nak guna nama tulisan Allah, A-L-L-A-H, Allah. Orang bukan Islam, dia kata dia nak guna juga nama tu. Kita kata no.
Nama Allah Ta'ala eksklusif untuk orang tauhid pada Allah Ta'ala. Untuk orang syirik tak sedap guna. Allah guna Tuhan lain. Apa dia duduk nak tulis nama Allah juga ya. Allah tu siapa? Kalau nak tulis nama Allah juga mungkin kena beriman dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab itulah surah qul huwallah ni nama dia surah apa? Surah qul huwallah nama apa? Al-Ikhlas. Kenapa ikhlas? Ikhlasut tauhid. Murnikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Tiba-tiba nak guna nama Allah tapi syirik kepada Allah Ta'ala, kita kata lah, tak payah. Walaupun ada sahabat-sahabat kita setujulah guna nama Allah, negara lain guna, kita kata kita tak setuju guna nama Allah Ta'ala. Kenapa nak mempermainkan Allah, Tuhan yang kita sayangi, yang kita sembah, yang kita puja dan kita puji. Tak usah tulis Allah, tulis Tuhanmu sudah. Gok apa benda, ikut demo nak guna apa-apa, tapi jangan guna nama Tuhan kawan. Itu cara. Baik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kebatilan pegangan mereka. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji kecuali Allah yang esa. Jangan duduk nak berebut Tuhan begitu. Berebut guna nama Allah tapi tak berebut tauhid kepada Allah Ta'ala, kita kata lah. Hati-hati itu. Ai laisa lakum ayuhan nas ma'budun bihaqqin illa ma'budun wahid ghairu muta'addid. Manusia, tidak ada tempat sembahan kamu kecuali Allah yang esa saja, tidak ada sekutu bagi dia. Tak ada dua, tak ada tiga. Apa main Trinity tiga-tiga ni tak ada. Muttasifun bi kulli sifati kamal. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Allah Ta'ala bersih, suci dia daripada segala keaiban, cacat celah dan kekurangan. Tak ada. Di antaranya tanda tu. Di antara kemuliaan Allah Ta'ala, laisa biwalidin li syai'. Tuhan ni bukan ayah siapa-siapa. Wala maulud, dia tidak diperanakkan. Tuhan tak ada anak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Bal huwa khaliqu kulli walidin wa maulud. Allah Ta'ala yang menciptakan ayah dan anak. Kita lah, kita ayah lah ni. Ada anak. Dulu kita anak, ada ayah kita. Gitulah dunia ni. Tapi nak kata Tuhan ada anak, Tuhan ada ayah, itu sesak karut. Allahu a'lam. Allahu akbar. Ayat ini tanda pelajaran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallahu, Allah Ta'ala tak ada anak. Apa mu nak bagi anak ke Tuhan tu? Ingat Tuhan sunyi ke? Tuhan lemah ke? Kena ada anak juga. Macam kita ni lemah. Kita harapkan anak kita bantu kita, tolong kita. Tua-tua esok anak lah pula. Waktu muda-muda kita jadi anak kita, jadi teman, jadi kawan. Orang Kelantan kata jadi mene. Jadi mene ni benda-benda suka-suka lah. Suka kayak ayah-ayah jalan dengan anak pergi-mari walaupun penat. Tapi jadi hiburan dalam hidup. Tapi Tuhan perlu apa benda tu? Tak ada apa. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan. Cukuplah kita kata Allah Ta'ala itu Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad. Sebab itulah nak ngaji tauhid, ngaji qul huwallahu ahad. Murni tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Baik. Dengan ayat Allah kata di akhir ayat, wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim.
Ai wa allam yakuffa qailu hadhihi al-maqalah. Siapa dia tak berhenti daripada keluarkan perkataan buruk ini, Tuhan tu tiga, ada sekutu bagi Allah Ta'ala, tak berhenti, masih lagi berpegang dengan dia, akan menimpa ke atas mereka, la yusibanna, akan ditimpakan ke atas mereka yang kafir itu, azabun alim, azab siksaan yang cukup dahsyat. Jadi ini amaran keras dari Allah Azza wa Jalla. Jangan ikut perangai kafir, jangan ikut perangai orang yang tidak beriman, jangan bagi kata kepada Allah Ta'ala macam-macam. Jangan. Ini amaran. Setelah nak Allah Ta'ala nyatakan sesaknya puak tu, wa illam yantahu, tak berhenti juga, tak apa, masih lagi syirik, maka mu akan jumpalah perkara yang akan kamu azab seksa yang sangat dahsyat. Tamatlah kita ayat 73, kita pindah ke ayat 74. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Oleh itu, tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya. Padahal Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi para jemaah sekalian, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah SWT dah janji siapa yang syirik, siapa dia kata Tuhan ada anak, Tuhan ada bini, tiga dalam satu, ataupun apa-apa jenis kesyirikan, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dia punya amalan dan mereka kekal neraka. Datang ayat 74 ini, kempen, jemput, ajak, orang Kelantan kata kecek, kecek tu mana kempen lah, supaya mereka bertaubat. Hayah, tinggalkan syirik, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Afala yatubun, ay halla, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah. Raja'u amma kanu yaquluna minasyirki wal iftira, kembalilah kamu, tinggalkanlah syirik dan segala perkataan-perkataan yang buruk pada Allah Ta'ala, ila ma yuhibbuhullah azza wa jalla wa yarda, kepada perkataan yang diredai oleh Allah, yang diredai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Apa dia? Iman, tauhid, iqrar, mengaku bahawa Nabi Isa abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dengan rasulnya. Mengaku hamba Allah dan rasulnya. Wa yatlubuna minhu subhana al-maghfirah, dan kita minta ampun dengan Allah di atas dosa-dosa yang lepas. Habislah kita. Kalau kita buat macam tu, maka Allah Ta'ala terima taubat. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala pengampun lagi ke-19. Wallahu Ta'ala ahlun li an yatubu ilaihi. Allah Ta'ala terima taubat hamba dia. Siapa dia minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Fa innahum in fa'alu taba alaihim wa ghafara lahum. Kalau mereka lakukan sani taubat, Allah Ta'ala terima taubat mereka dan Allah Ta'ala ampunkan mereka. Li'annahu ghafurun, karena dia pengampun, menghapuskan dosa-dosa hamba dia yang bertaubat dan memaafkan kesalahan mereka. Rahim, sangat kasihan belas kepada hamba-hamba dia dengan menerima taubat dan membuka pintu taubat. Kita kata alhamdulillah, Allahu akbar. Karena itu baginda Nabi SAW, Nabi kita istighfar, taubat 100 kali sehari. Rabbighfirli wa tub alayya. Coba kata Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ingat, dua patah kalimah ni ulang 100 kali pagi, 100 kali petang. Tak 100 kali pagi, 100 kali sehari pun
kita rasa besar dah kita punya aset. Sebab apa? Sebab kita minta dengan Allah keampunan dan kita mengaku bertaubat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi yang tak berdosa pun duk taubat. Kita yang berdosa tak mau taubat, ajaib. Ini di antara benda ajaib dalam dunia. Orang yang bersalah tak mengaku bersalah. Orang yang tak bersalah, orang yang bersalah tak aku bersalah pula. Ini berat kita ni. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat ini ditafsirkan dengan ayat suratul Anfal ayat 38. Suratul Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada kuat kafir, in yantahu, kalau mereka tinggalkan kekufuran mereka, mari bertauhid, yughfar lahum, diampunkan dosa yang lepas. Allahu akbar. Ini penyucian dosa. Allah Ta'ala dilik balik kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh puak kafir apabila mereka beriman, dan dia tak payah qada solat hal-hal tak ada belaka. Kosong-kosong restart kata orang, restart ke reset dah. Kosong semula, mulakan hidup baru. Alhamdulillah. Kerana itulah Nabi SAW sebut 3 perkara yang menghapuskan dosa. Yang pertama Islam total kosong semula. Yang kedua al-hijrah. Hijrah mana orang berpindah dari Mekah ke Madinah zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kosong balik. Yang ketiga al-hajjul mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang cukup syarat rukunnya, maka haji ini akan diberi peluang untuk mengkosongkan dosa-dosa yang lepas. Allahu akbar. Hani'an ya hujjaj Baitillahil Haram. Ambillah peluang yang besar yang Allah SWT telah anugerahkan kepada kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Suka tak suka kita? Suka tak suka. Pergi haji suka. Tapi kita bimbang, orang lain pergi haji, mencari haji mabrur. Ada lagi seorang dua pakcik pergi duk cari haji Marlboro. La haula wala quwata illa billah. Oh, dia tu tak ada nama lain ke? Tak boleh nak sekat mabrur, dia tukar jadi Marlboro. Dekat ke dua tu. Tak kira lah isap ke apa-apa. Asal ke isap ke benda haram lah belakang. Rugilah dia. Rugi tak rugi? Rugilah. Dah lah pergi haji dah. Peluang nak hapus dosa yang lepas. Sehingga Nabi kita sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi ka yaum waladatu ummuhu. Siapa dia pergi haji, dia tidak melakukan perkara yang tidak baik, dia jaga pantang larangnya, tunaikan dengan sempurna rukun syaratnya, keluarlah dia dari dosa-dosa dia sebagaimana keluarnya baby dari perut ibu, tak dosa. Allahu akbar. Tuan-tuan tanda molek. Baik, kita nak masuk Islam, kita Islam dah. Nak hijrah, Nabi kata la hijrah ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah lepas pada buka muka. Yang ada dalam mata kita ni al-hajjul mabrur. Ayah mari kita haji, buatlah dengan yang sempurna, insya-Allah. Ini kadang-kadang haji VIP, package bayaran mahal beratus ribu. Tapi amalan manasik tidak VIP. Manasik buat mudah-mudah, hok CP-CP nak bagi relax ke tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan mari cari relax, dia cari sempurna. Khuzu anni manasikakum. Sebab itulah para jemaah, para pengendali jemaah haji, kita buatlah yang terbaik untuk jemaah kita. Di samping kita meraih keuntungan, tapi berilah mereka peluang untuk mendapat yang terbaik dalam manasik. Wallahu a'lam. Tamaklah kita berbincang ayat secara ringkas. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah.
Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Allah Ta'ala jelaskan, laqad kafara alladzina qalu. Kafir mana-mana orang yang berkata. Allah Ta'ala bila sebut tentang kafirnya Nasara ini, Allah Ta'ala bawa tiga muakkid. Maknanya tiga ayat penguat. Yang pertama, al-qasam al-muqaddar. Laqad, wallahi, demi Allah. Ada lam, la. Dua. Qad, tiga. Mana bahasa Arab ni kalau mari tiga ni, dia kata ayat ni ayat kuat, ayat kukuh. Demi sesungguhnya. Sebab tu dia terjemahnya lagi tu, demi sesungguhnya dalam terjemah. Demi sesungguhnya. Kafirlah orang-orang yang berkata sedemikian. Ini bahayanya. Jelas Allah Ta'ala laqad kafara, sesungguhnya telah kafir orang yang berkata demikian. Jadi kita kena, jangan berani-berani lah. Kalau tahu dah benda tu bahaya, jangan diberani lawan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala jatuhkan hukum mereka sebagai kafir. Kita tengok biasanya hukum dalam Quran ni dia nyatakan sebab. Ahkamul Quran yu'ta biha ghaliban bihukmin am manutun bil illah. Manut bil illah. Maknanya hukum dalam Quran ni umum tapi ada kait dengan sebab. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata apa? Laqad kafara, sesungguhnya kafir dan Nasara tu alladzina qalu innallaha. Sebab dia kata Tuhan tu, Isa tu Tuhan, kafir. Tak kira lah siapa dia ni, Bani Israel ke, dia Nasara ke, dia apa benda atas dunia ni, maka itu dia panggil kafir maka. Siapa dia buat sedemikian itu. Baiklah. Yang kedua, faedah yang kedua, tulis faedah yang kedua, al-faidatus tsaniyatu. Wa qala al-masih ya bani Israel. Nabi Isa lipat balik Bani Israel. Wa qala Isa, wa qala al-masih ubudullah rabbi wa rabbukum. Rabbi wa rabbakum. Sembah Allah, Tuhan aku, Tuhan kamu. Maka di sini para pendakwah tengok ni. Mesti tegas apabila benda tak betul, walaupun terlibat dengan kita, jangan dibiarkan. Tengok Nabi selalu jawab. Annahu aku ni hamba Allah. Allah tu Rabbi wa Rabbakum. Kenapa pula aku nak jadi Tuhannya? Nabi Isa bertegas. Dan ayat ini juga menjadi dalam Islam ini tidak kufur mana-mana orang yang kafir kecuali setelah ditegakkan hujah. Orang ini salah contohnya. Pergi sembah kubur ke sembah apa? Jadi kita kata kafir dia ni, nanti dulu panggil dia dulu. Syarah dia tu. Nabi kita larang perbuatan yang boleh bawa pada syirik gini. Kalau dia nak kerah juga, nak pergi sembah juga, cerita lain, nak pergi sembah lembu ke apa benda. Itu mana dia panggil la kufra illa ba'da qiyamil hujjah. Jadi kekufuran itu tak boleh nak jatuh hukum lagi kecuali setelah ditegakkan hujah ke atas mereka. Dua. Yang ketiga, masih lagi dalam faedah yang kedua ni, kita belajar daripada Nabi Isa tegas, wa qala al-masih. Isa jawab selalu, jangan, aku ni hamba Allah. Maka di sini para pendakwah, sekiranya pelajar-pelajar kita buat salah, kita kena tegur. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni zaman rakaman live dan macam-macam. Contohnya bila pelajar ni puji guru dia melampau sangat. Ya Syekhana, ya Maulana, ya. Sepatutnya nampak dia gulu dah dalam perbuatan itu. Syekh kata, "La, uskut. Stop. Jangan buat macam ni. Kenapa puji aku lebih-lebih?" Sebab dia akan jadi gulu. Budak ni akan jadi melampau. Dan dia akan jadi pujaan takdisul ashkhas, mensucikan guru. Ini bahaya.
Jadi sepatutnya bila berlaku benda tu, depan-depan kena. Lebih-lebih lagi kalau ada rakaman lain. Wajib kena stop dan engkar pada ketika itu. Jangan tunggu orang bantah dulu baru nak engkar. Ni setengah orang ni bila, kalau tak bantah, pakai gitu lah. Bila ada bantahan, ini pelajar-pelajar spontan kena buat. Ana tengok beberapa live rakaman daripada Tok Syekh kita lah, masyayikh yang ikhlas dalam perjuangan ni. Bila anak murid dia puji depan, selalu dia astaghfirullahalazim, atuk dia suruh stop, selalu suruh stop. Ni kita bila kita marah, bila sudah diviralkan barulah mula nak marah, kita kata itu kesilapan. Tengok Nabi SAW Allah tegas. Laqad isu ni Nasara kata inna Allah wal masih wa qala al masih ya bani Israel. Masih berkata Nabi SAW, Bani Israel jangan buat perangai ni. Ini buruk punya cara. Ingat baik. Kita pendakwah kena betul. Pendakwah kena tegas. Belajar daripada ilmu Nabi Isa AS, tegas dia dengan Bani Israel. Ini kadang-kadang kita pun seronok juga orang puji. Allahu Akbar. Itulah anak bimbang hari ni. Puji-puji ni akhir kali jadi puja. Mula puji syekh kita, guru kita, maulana kita gini-gini, akhir kali akan jadi puja. Tak ada orang lain dah, dia yang atas dunia ni. Timbullah sebagaimana ketaksuban yang berlaku. Tok guru hok mati pun jadi tak mati. Dia balik semula. Dia duduk di alam dia ni, tapi membantu kita perhubungan ruhi. Macam-macam penyakit timbul atas dunia ni. Punca daripada mana? Daripada ketaksuban yang melampau. Hormat, na'am, kita kena hormat pada guru. Baiklah, yang ketiga. Allah Ta'ala sebut kepada kita wa qala al-masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini dakwah Nabi Isa AS. Dakwah Nabi Isa AS iaitulah dakwah tauhid, dakwah kepada tauhid pada Allah Ta'ala. Itu apa ni? Jadi bila kita nak pergi dakwah pada Nasara, nak pergi dakwah pada non-Muslim, kita dakwah dengan ajak dia. Yang pertama kali, ajak pada tauhid. Jangan ajak solat dulu, ajak tauhid dulu kepada Allah SWT. Karena itulah kata di para ulama, at-tauhidu awalan ya ibadallah. Dakwah kita ni bermula dengan tauhid, wahai hamba Allah Ta'ala. Tak boleh bicara bab tauhid, nanti jadi khilaf-khilaf pula orang lain. Habis kita bicara bab solat dululah, bab makan ikut sunnah dulu. Kita kata no, at-tauhidu awalan. Tauhid yang pertama kali kena mula dengan tauhid. Nabi Isa mula dengan ya bani Israel u'budullah, sembahlah Allah Ta'ala. Jangan main. Siapa dia Allah? Rabbi wa rabbakum, Tuhan aku, Tuhan kamu. Jadi ini para jemaah sekalian, besarnya Nabi Isa AS mengajak manusia kepada tauhid, dan kita juga dakwah kita kena ajak manusia kepada apa? Kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. 3. Yang keempat, ulangan yang kedua, ayat juz 3, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah mana-mana orang yang berkata Allah Ta'ala itu 3 adalah 1, salah satu daripada 3. Jadi ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa apa saja i'tiqad, apa saja fahaman yang mensyirikkan Allah Ta'ala, maka itu sesat. Sekarang ni ada juga fahaman, dia panggil fahaman batiniyah. Batiniyah ni Tuhan tu duduk sekali dengan dia. Dia panggil al-hulul wal-ittihad. Tuhan duduk ada, Tuhan ada poket dia. Jadi kita kata ini juga fahaman-fahaman yang bahaya. Apa saja fahaman yang bercanggah dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, maka itu dia panggil fahaman yang menyimpang daripada ahlus sunnah. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang ahlus sunnah, maknanya orang yang berpegang dengan sunnah Nabi,
sallallahu alaihi wasallam dan sunnah yang telah disambung oleh khalifah-khalifah Nabi radhiyallahu anhum. Itu baru betul. Ahlus sunnah ni tidak ada nama khas. Nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu pentinglah bagi kita. Kita habislah masa kita, perjuangan kita untuk kembali ke manusia kepada tauhid, menyekat manusia daripada syirik, daripada semua jalan, semua lorong, semua pintu. Ini tidak nak berjuang Ahlus Sunnah. Nah, berjuang Ahlus Sunnah, tapi ajaran kita pelik-pelik, pergi mitok dengan pokok lah, mitok dengan kayu lah, mitok dengan benda-benda gaib dalam sudut dak. Ajak orang berdoa kepada. Jadi kenapa pula benda itu yang panggil benda kontra dalam hidup kita ni? Nak Ahlus Sunnah tapi tak siap berpegang dengan sunnah. Kalau orang berpegang sunnah pula macam-macam tuduhan pula dilemparkan mari. Kita kata ini di antara perkara ajaib yang berlaku dalam dunia. Allahul musta'an. Ingatlah, ayat ini jelas Allah Taala sebut. Kafir. Apa pahaman pun asalkan dia syirik Allah Taala, kufur. Dia kata ustaz ni suka duk mensyirikkan orang. Subhanallah. Ayat ni daripada pagi tadi sampai sekarang Allah Taala kata laqad kafara, kafir. Takkan kita nak kata Tuhan mengkafirkan orang? Para pendakwah hanya membaca perkara-perkara yang boleh menjadi kufur. Kita bagi tahu kepada umat, jangan buat benda ni jadi kafir. Kita bukan mengkafirkan orang. Beza di antara mengkafirkan orang, sebagaimana setengah orang ni kafirkan orang. Sebut gini-gini, ustaz ni kafir. Sebab dia kata Tuhan sama dengan makhluk. Tuhan berjisim seperti makhluk. Dia panggil mujassimah. Tuhan apa lagi ni sama oleh musyabbihah. Tu duk mengkafirkan orang. Jadi yang kita bagi tahu ni batasan iman dengan kufur. Buat gini kufur. Dia kata benda khilaf tu. Kalau benda khilaf dalam makan minum, kita kata ringan. Nak banding khilaf dalam bab syirik dengan tauhid. Sebab itulah kita tinggalkan yang kita ragu. Dakma yaribuka illa ma yaribuk. Tinggal yang ragu, ambil yang sahih. Kenapa kita nak pergi cari? Nak ajar kepada umat amalan-amalan yang bersiko, impak tinggi untuk pergi kepada syirik. Kenapa? Sedangkan tauhid yang murni ada. Dibaliklah kita kepada tauhid. Baiklah. Yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Allah Taala Maha limpah kurnianya besar. Afala yatubuna ila Allah? Kenapa kamu tak taubat? Allahu Akbar. Kita bila baca ayat kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia sangat luas. Apa saja kesalahan yang kamu buat, dan ayat ini bukan kesalahan kecil, kesalahan syirik, tapi masih lagi Allah Ta'ala tutup ayat ini, afala yatubuna ila Allah? Hambaku yang bersalah, yang melakukan syirik, yang melakukan mungkar, yang melakukan benda-benda maksiat, yang terjebak dengan khurafat dan bid'ah, taubatlah kepada Allah Ta'ala. Maknanya pintu taubat sentiasa terbuka, cuma kita bimbang pintu hati yang tertutup. Allahu Akbar. Tanda tuan-tuan, pintu taubat sentiasa terbuka, yang kita bimbang pintu hati yang tertutup. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sangat kasih sayang. Pada itulah akhir ayat ini Tuhan kata wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Kasihan belah dia kepada hamba-hambanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini, dengan rahmat-Mu, dengan limpah kurnia-Mu, curahkanlah ke dalam hati kami cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, benci kepada syirik, maksiat, mungkar, khurafat, dan segala perkara yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta limpahkanlah keampunan-Mu kepada kami. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Rabbal Alamin. Hidup kami sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, mati kami dalam iman dengan husnul khatimah, dan layakkan kami untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok kita sambung ayat Nasara, masih lagi dia kafir Nasara ni dengan sebab mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.